Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kembali lagi kita dalam PDPR Matematik. Okay, apa khabar semua? Teacher mengharapkan semua yang mengikuti kelas pada hari ini sentiasa sihat dan mendapat manfaat. Okay, kita masuk subtopik baru iaitu akas teorem Pythagoras. Okay, kalau 2 minggu lepas kita belajar berkenaan teorem Pythagoras. Okay, untuk minggu ni berkenaan akas. Okay, kita recap balik yang kita belajar. Ada satu segitiga. Okay, yang dikatakan teorem Pythagoras tu apabila nilai C, ini A, B. Okay, nilai C ni apabila kita kuasa 2 kan dia adalah sama nilai dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, itu dikatakan teorem Pythagoras. Okay, apa lagi yang boleh kita dapati daripada formula ini? Sudut yang bertentangan dengan sisi yang paling panjang akan membentuk sudut 90 darjah. Okey, apabila nilai C kuasa 2 ini adalah sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, dia akan membentuk sudut yang bertentangan dengan C ini ataupun sudut yang bertentangan dengan sisi yang paling panjang adalah 90 darjah. Okey, untuk akas Pythagoras, dia adalah sesuatu yang sebaliknya, berlawanan daripada yang kita katakan teorem Pythagoras tu. Okay, teorem Pythagoras tadi, untuk akas teorem Pythagoras, nilai C ni dia tak akan sama dengan hasil tambah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, dia tak sama. Sama ada nilai dia akan lebih kecil ataupun lebih besar. Okay, jom kita tengok ulasan seterusnya. Okay, kalau kat sini dia bagi tahulah. Okay, kalau kat sini dia ada bagikan penyataan bagi akas teorem Pythagoras, iaitu jika C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan sisi C ialah sudut tegak. Maksudnya sudut 90 darjah lah. Sudut tegak ni adalah sudut 90 darjah. Okey. Okay, yang dikatakan akas tu apabila nilai C dia tak sama. Kalau tengok sini dia ada simbol lebih kecil. Yang ni simbol lebih besar. Okay, kita tengok yang lebih kecil dulu. Okay, jika C kuasa 2, okay, inilah C kuasa 2 ni adalah lebih kecil daripada hasil tambah A kuasa 2 dan B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan sisi C ialah sudut tirus. Kalau pelajar tengok pun gambar dia bagi sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okay, untuk situasi yang kedua, kita tengok C ni dia kata lebih besar daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, jika C kuasa 2, okay, nilai C ni lebih besar nilai dia daripada hasil tambah A kuasa 2 dan B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan sisi C ialah sudut cakah. Maksudnya kat sini ni sudut dia sama ada di antara 90 hingga 180 darjah. Okey, kalau yang ni pula situasi yang ketiga, jika C kuasa 2, okey, sisi C ni dikuasa 2kan apabila nilai dia sama dengan A kuasa 2 dan B kuasa 2, maka sudut yang bertentangan dengan sisi, okay, ni sisi, ni sudut bertentangan ni. Sudut bertentangan dengan sisi C ni ialah sudut tegak ataupun sudut 90 darjah. Sama dengan 90 darjah. Okay, itu je konsep dia sebenarnya. Okay, kalau teorem Pythagoras tu nilai dia sama. Yang sisi paling panjang ni dia adalah sama nilai dengan hasil tambah A kuasa 2 dan B kuasa 2. Okay, untuk akas, dia adalah berbeza. Sama ada nilai C lebih kecil ataupun nilai C yang lebih besar. Okey, kita tengok contoh. Dia kata tentukan sama ada setiap segitiga yang berikut ialah segitiga bersudut tegak atau bukan. Macam mana kita nak tentukan? Okay, segitiga tu bersudut tegak ataupun tidak, kita kena tengok dia punya nilai C kuasa 2. Adakah sama dengan hasil tambah A kuasa 2 dan B kuasa 2? Okay, jom kita kira. Kita tengok soalan yang A. Okay, kat sini dia ada bagilah satu segitiga DEF. Kita tengok sisi yang paling panjang iaitu 25 ni lah. Kita labelkan siap-siap sebagai C. Okay, yang selebihnya kita labelkan sebagai A dan B. Okay, untuk C, okay, C ni kita kuasa 2 kan terus. Maksudnya 25 kuasa 2. 25 kuasa 2 kita akan dapat 625. Okey, kita tengok pula hasil tambah A kuasa 2 dan B kuasa 2. Okey, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Adakah dapat 625?
Okay, 24 kuasa 2 tambahkan dengan 7 kuasa 2. Okay, 24 kuasa 2 kita dapat 5, 7, 6. Okay, untuk 7 kuasa 2 dapat 49. Okay, kita total up semua, kita akan dapat 625. Dapat 625. Jadi C kuasa 2 dia adalah sama nilai dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi segitiga DEF ni ialah segitiga DEF ialah segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Okey, kita tengok pula soalan B. Okey, untuk soalan B, tengok sisi yang paling panjang. Okey, 20. So kita labelkan sebagai C. Yang lain kita labelkan A dan B. Okey, C dia adalah 20. C kuasa 2 ialah 20 kuasa 2. Okay, 20 kuasa 2 sama dengan 400. Okay, kita tengok pula nilai hasil tambah A kuasa 2 dan B kuasa 2. Adakah dapat 400? Okay, A kuasa 2, 18 kuasa 2 tambah B kuasa 2, 12 kuasa 2. Okay, kita totalkan je lah. Okay, kita dapat 468. Okay, kalau kita tengok nilai C kuasa 2 dan hasil tambah A kuasa 2 dan B kuasa 2 ni tak sama. Jadi kita boleh buat kesimpulan segitiga okay, apa ni? STU ialah bukan segitiga bersudut tegak. Okey, next kita tengok contoh. Okey, dia kata dalam rajah di sebelah hitung nilai X. Okey, kena cari nilai X yang kat sini lah. Okay. Nak cari sudut yang kat sini, kita kena tahu dulu sudut kat sini. Okey, supaya kita boleh gunakan formula sudut pendalaman bagi segitiga 180 sama dengan 28 sama dengan tambah X tambah dengan sudut dekat Q, sudut Q. Okey, kita kena tahu untuk segitiga ni, yang Q ni lah. Untuk yang sudut dekat sini, kita boleh carikan. Okey, macam mana kita nak cari? Kita kena tentukan sama ada dia adalah segitiga bersudut tegak atau tidak. Okey, kalau dia bersudut tegak, maksudnya kat sini akan jadi 90 darjah. Okay, kita tengok sisi-sisi yang dia bagi. Kita tengok sisi yang paling panjang, kita labelkan sebagai C. Okay, yang lain A dan B. Okay, jadi C kuasa 2. Okay, 29 kuasa 2. 29 darab 29, kita akan dapat 841. Okay, kita tengok pula hasil tambah A kuasa 2 dan B kuasa 2. Okay, 841 ni daripada 29 kuasa 2 deh. Okey. Untuk B, A dan B kuasa 2 ni, A kuasa 2 ialah 20 kuasa 2 tambah B kuasa 2 adalah 21 kuasa 2. Jadi total semua adalah, ni kita dapat 400 deh. Ni kita dapat 400. Yang ni kita dapat 441. Okay, bila kita totalkan semua, kita akan dapat 841 lah. Okay, jadi nilai C kuasa 2 dan nilai hasil tambah A kuasa 2 dan B kuasa 2 adalah sama. Jadi dekat sini adalah sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah. Okay, jadi sudut dekat Q kita boleh cari tak? Boleh lah. Kita akan dapat 360 tolak 360, kita tolakkan dengan 155, kita tolakkan dengan 90 untuk kita dapatkan sudut dekat Q. Macam tu. Okay, bila kita selesaikan, kita dapat 115 darjah. Okay, jadi sudut dekat Q ni adalah 115 darjah. Okay, macam mana kita nak dapatkan yang X pula? Kita gantikan yang Q ni.
Kita buat 180 sama dengan 28 tambah X. X ni yang kita nak cari, tambahkan dengan sudut dekat Q 115. 180 143 tambah dengan X. Okay, untuk dapatkan X sahaja 180 tolak 143. Okay, dapat nilai X. Okay, jadi nilai X ialah 37 darjah. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okay, dia kata Sheila diberi 3 batang straw untuk membentuk sebuah rangka yang berbentuk segitiga bersudut tegak. Okey, maksudnya ada 3 batang straw, 1, 2, 3. Okey, bila dia cantumkan semua tu akan dapat satu segitiga bersudut tegak. Betul tak? Satu segitiga bersudut tegak dalam kepala kat sini. Ada petak macam tu. Okey, panjang straw ialah 15, 20 dan 25. Okey, secara logik ni kita akan labelkan yang paling panjang ni 25 lah. Okey, yang ni 15, yang ni 20. Okey, adakah dia dapat membentuk sebuah rangka yang berbentuk segitiga bersudut tegak? Okey, yang ni teacher dah lukiskan siap-siap ni. Tapi kita nak proof sama ada betul ke tak panjang straw ni dapat membentuk satu segitiga bersudut tegak. Okey, first thing first, kita tengoklah sisi yang paling panjang tu. Okey, yang ni kita jadi kita punya C lah. Yang ni jadi kita punya C, yang ni A dan B. Okey, C ni kita kuasakan dulu, 2. 25 kuasa 2. Okey, kita dapat 625. Kita tengok pula hasil tambah antara A kuasa 2 dan B kuasa 2. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 dapat berapa ya? 15 kuasa 2 tambah dengan 20 kuasa 2. Okey, bila kita tambahkan semua tu, kita dapat 625. Okey, jadi nilai C kuasa 2 dan hasil tambah A kuasa 2 dan B kuasa 2 adalah sama. Jadi, straw yang Sheila dapat tu berjaya lah. Dia dapat membentuk segitiga bersudut tegak. Itu saja untuk kelas pada hari ini. Okay, kat sini ada quotes lah. Dia kata, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Maksudnya, masa depan tu akan jadi milik orang yang percaya akan sesuatu impian tu. Okay. Jadi, sebagai pelajar, kita teruskanlah berimpian dan teruskan berusaha supaya satu hari nanti kita akan dapat mencapai kita punya target lah ataupun capai impian. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.